nak record. Okey, ada yang lukisan cantik, ada yang lukisan biasa, dan ada juga yang tersilap buku teks pada seorang. Dalam ramai-ramai ni ada seorang tersilap buku teks. Okey, so kita pakai buku teks Shikli. Okey, dia dia hantar assignment pakai buku teks online, buku teks lain. So tak apalah kan, nanti pakai buku teks Shikli Engineering Mechanical Design. Ada juga seorang tu tersilap hantar assignment lecturer lain hantar kat subjek kita. Ada juga seorang. Tak apalah. Okey. So hari ni pun ada assignment, hantar hari Jumaat, tak ada masalah. Kan? Okey. So pagi ni kita akan sambung topik tentang straight bevel gear. Okey, minggu lepas kita dah cerita tentang proses nak buat gear, iaitu proses hobbing, milling, turning, dan sekali kita buat finishing. Okey, pada pagi ni kita akan sambung tentang straight bevel gear lah. Okey, straight bevel gear. Kita tengok PowerPoint dulu. PowerPoint ni daripada buku teks. Okey, bila saya cerita ni, PowerPoint pun ada, you put textbook pun ada. Okey, dengan you supaya saya nak huraikan benda yang dalam textbook. Okey, dan saya juga buka Google Image supaya kita mudah nak refer pada Google Image ni. Okey, gambar-gambar berkaitan lah. Okey, pada yang pertama ni nak cerita tentang bevel gear. Okey, ni bevel gear. Bevel gear ni bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia macam ni. Kita jumpa kat mana? Kan? Kita jumpa kat mesin ais kacang. Kan? Kita pagi petang ni pergi pasar Ramadan, pergi cari air kacang, pergi tengok makcik dengan pakcik tu mesin air kacang. Jadilah bentuk dia. Nak tunjuk lama-lama sikit lagi buka besar pula tengah hari ni. Kan? Okey. Jadi inilah bevel gear. Dia mesin yang buat air kacang ni, yang potong ais tu dipanggil bevel gear lah. Okey. Dia menggunakan bevel gear. Okey. So inilah bevel gear. Okay. So when gears are used to transmit motion between intersecting shaft, some form of bevel gear is required. A bevel gear set is shown in figure 13.2, figure bawah ni. Okay. Although bevel gear are usually made for shaft for 90 degrees. Okay, 90 degrees. Okay. They may be produced almost any angle. Dia boleh buat mana-mana angle pun boleh. Selalunya kita tengok kat mesin air kacang tu, dia 90 darjah. Okay. And the teeth may be cast, mill or generated. Only generated teeth may be classed as accurate. Okay. The terminology of bevel gear is illustrated in figure 13.2. The pitch of bevel gear is measured at the large end of the tooth. Okay. Above circular pitch, and the pitch diameter is calculated in the same manner for spur gear. Okay. It should note that clearance is uniform. The pitch angle are defined by pitch cone meeting the apex as shown in figure. Okay, related to the two number as follow: tan gamma dengan tan ni R ni. Saya lupa nak sebutan dia macam mana, kan? Tapi dia ada dua. Okay, you tengok beza dia, angle tu sama, nilai dia sama. Okay, kalau angle tu 90 degrees, kalau gear tu 90 degrees, dia punya value dia sama. Okay, dipanggil, satu panggil gamma, satu panggil apa R ni saya tak ingat, dia panggil R lah, kan? Tapi value dia sama. Apa beza dia adalah satu bentuk, satu di angle pada angle sini, dan satu lagi pada angle sini. Itu beza dia, kan? Okey, itu beza antara dua tu. Jadi kat mana yang define yang vertical dengan horizontal, itulah yang R dengan gamma tu. Okey. So NP bagi dengan NG. Apa NP, apa NG? NP adalah number of teeth pada pinion. Yang G pula number of teeth pada gear. Okey. So number of teeth pada pinion dengan gear. Ingat kan, minggu lepas saya ada mention tentang pinion dengan gear, iaitu kalau benda tu attach dengan body, okey, body of gear, okey, ni attach dengan
motor, dia attach dengan motor. So bila ni bergerak, motor bergerak, dia akan jadi, gear ni akan jadi pinion. Okey, pinion, ataupun nama lain dipanggil driver. Okey, driver gear. Bila dia bergerakkan, yang ni pun bergerak, ini dipanggil driven. Okey, yang ni dipanggil gear lah, kan? Dia panggil gear lah, nak bezakan. Sebenarnya sama gear juga, tapi di satu dipanggil pinion, satu dipanggil gear. Okey, so okey, dan tangent ni adalah NG bagi dengan NP. Sama, dia punya value dia tangent. Okey, boleh bayangkan mesin yang buat ais kacang tu lah, kan? Betul, bila tengok angle ni, bila tengok satu di sebelah vertical, satu di sebelah horizontal. Okey, vertical, satu horizontal. Tengok satu gear besar, satu gear kecil. Okey, dia yang ni adalah yang mana yang lekat dengan motor, itu adalah pinion. Yang mana lekat dengan yang driven dia, itu panggil gear lah, kan? Okey, so dia ada pitch diameter. Kalau you bawa helaian kertas itu, yang you buat assignment tu, you boleh tahu dah kat mana lokasi pitch dan sebagainya. Okey, pitch diameter adalah yang gigi yang naik tau. Okey, yang gigi yang naik atas ni dipanggil pitch lah, PITCH, pitch diameter. Okey, so when subscript P and G refer to pinion and gear, and when R respectively the pitch angle of pinion and gear. Figure 13.2 shows the shape of teeth when project to the back cone. Okay, as same as a spur gear having a radius equal to the back cone distance. Okay, RB. So this is called thread gauge approximation. The number of teeth in this imaginary gear is 6 prime, sama dengan 2 pi RB bagi dengan P. Okay, which N prime is the relative number of teeth and P is the circular pitch. Okay, kita tengok thread gauge approximation tu apa maksud dia. Okay, tengok thread gauge approximation. Okay, kalau kita tak tahu, tanyalah Google saja. What is thread gauge approximation? Is approximate method for clearing methods for creating bevel gears called thread gauge approximation. Technique required at the cone at the bottom of the gear to be found. Ni gear lah sebenarnya. This cone is then flattened out. Dia flatten out. Okay, sebab tu dipanggil approximation. Okay, dia flatten out the gear and the design of the cone. Okay, so ini approximation thread gauge ni pada masa orang buat buku ni dia approximate, tapi sekarang ni dengan teknologi moden dia dah bagi accurate lah, kan? Tapi masih dipakai istilah thread gauge approximation lah. Okay, okay, number of teeth is the go distance RP. What is RB? Okay, this is a back gauge radius. Macam kat sini, macam seolah kita assume ada satu lagi bulatan lah, pitch diameter lah kat sini. Kita tengok gambar kat Google ni, gambar dekat Google. Okay, seolah ada satu lagi radius di tepi ni lah, kan? Okay, kita benda tu tak nampak radius dia, tapi kita bayangkan ada radius untuk nak buatkan formula tu. Okay, tu dipanggil thread gauge approximation. Okay, 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 kita tengok pula helical gear. Helical gear ni apa? Okay, helical gear ni gear yang ada gigi dia tu sengit. Okay, gigi dia sengit. Berbeza dengan spur gear. Spur gear dia gigi dia straight. Okay, kalau helical ni gigi dia sengit. Okay, kita tengok gambar rajah dalam Google. Okay, ni kalau spur gear, tengok gigi dia straight. Okay, tengok gigi dia straight. Kalau helical gear, okay,
Gigi dia sengit. Okey, bila gigi sengit ni, kalau you perhati pada kadar gigi ni, dia bukan sengit tau, dia ada angle sikit sengit tu. Itu angle tu dipanggil helix angle lah, kan? Itu sebagai, kalau perasan lah kat sini, kan? Dia sengit, dia bukan sengit straight, dia masih ada angle kepada sengit tu. Sengit tu yang dipanggil helix angle. Okey, helix angle. Ni helix angle ni. Okey, dia punya, kalau tengok gambar rajah ni, dia tunjuk helix angle macam mana diagram dia. Dia ada sengit sikit je. Okey, so helix angle used to transmit the motion between parallel shaft, as shown in figure 13.2. Helix angle is the same of the gear. Okey, 13.21 ni involute helicoid. Okay, the helix angle is same of gear, but one gear must have right hand helix and other left hand helix. Okay, of course lah, satu gear kiri, satu gear kanan, kan helix angle ada dua gear tu, kena connect dua. Okay, satu atas, satu bawah lah, kan, satu kiri, satu kanan. Okay, the shape of tooth is involute helicoid, illustrated in figure 13.21. is a piece of paper is cut into the shape of parallelogram. It's right around the cylinder, triangular shape. Okay, yang ni ibarat macam ni lah. Ambil okay, ini benda yang bentuk silinder apa saja. Kalau you nak buat kat rumah pun boleh, ambil saja apa saja bentuk silinder. Macam saya ambil ni tisu. Okay, okay, ambil ni wire, apa nama, kabel. Okay, pusingkan kabel ni, itu dipanggil helicoid. Ini dipanggil helicoid. Okay, pusing saja. Macam tu kan, envelope helicoid. Siapa pun boleh buat, you pun boleh buat kat rumah ni, kan? Okay, so itu. Little contact of spur gear is line extending all the way from fifth tooth. The initial contact of helical gear is a point that extend into a line of teeth, come into more engagement. And spur gear, the line of contact is parallel of axis of rotation. Okay, yang ni yang penting ni. Okay, because of nature contact between helical gear, the contact ratio is only of minor importance. Okay, but the contact area is significant. Apa maksud ayat ni? Okay, apa maksud ayat? The contact ratio is only of minor importance. Makna dia berapa banyak gigi gear bercantum satu sama lain. Okay, okay, bila tengok tangan saya, jari saya ni, so ibarat macam gear lah. Bila dia bercantum, banyak jari bercantum, kan? Okay, macam ibarat macam gear lah, banyak gigi gear bercantum. Okay, tapi dalam helix angle ni, dia tak penting. Dia tak penting banyak mana bercantum. Okay, contact area tu penting. Okay, sebab apa? Contact area tu dia bercantum kat contact area. Contact area tu yang penting. Banyak mana dia contact. Sebab kalau banding dengan spur gear, nature benda tu dia straight. Gigi dia straight. Gigi straight maksudnya dia bercantum tu tak banyak mana lah. Tapi kalau helix angle ni, dia bercantum contact area tu lagi banyak lagi, kan, daripada spur gear punya gigi, kan. So disebabkan dia boleh bercantum contact area tu lagi banyak, dia akan lagi laju dan lagi senyap dia punya pergerakan gear tu. Jadi kalau kita nak pilih gear, kan, tahun depan you kena buat integrated design project, ada yang betul akan buat projek-projek melibatkan gear. Okey, kalau kita nak pilih gear yang diam, gear yang senyap, kita pilih helical gear. Okey, helical gear dia memang diam berbanding dengan spur gear. Okey, dia tak keluarkan bunyi sangatlah. Okey, helical gear subject to shaft bearing for tooth radial and thrust load. Okey, where the thrust load become high and observable for other reason, they must be desirable to use a double helical gear. Ni tak apa. Apa maksud radial and thrust load? Okey, radial and thrust load apa? Kalau thrust ni dia seolah tolak ke depan, tolak. Ni macam tangan saya, jari saya duk tolak ke depan, kan. Ini dipanggil thrust. Okey, macam kita cucuk lah, kita cucuk apa-apa, kan, itu dipanggil thrust.
Tapi radial ni benda tu berpusing. Benda tu berpusing. Okey. Saya tunjuk contoh lah apa beza thrust load ni. Nanti kita akan belajar tentang gear juga. Mesin tebu. Okey. Mesin tebu kan. Kan. Okey. Saya petang ni nak pergi pasar Ramadan, pergi cari tebu, air tebu, tengok pada mesin tebu. Ada gambar dia besar sikit tak nak. Dalam mesin tebu ni dia ada tengok dia keluarkan tebu, gambar rajah yang keluarkan tebu ni. Radial load, thrust load ni dia menolak tebu ke depan. Thrust tu thrust. Kalau radial load tu dia menekan tebu tu sampai keluarkan air. Dia menekan antara dua tu dipanggil radial load. Okey. Kalau dia tolak ke depan tu dipanggil thrust load. Okey. Itu mesin tebu lah. Kan saya tunjuk makan, sekejap lagi lapar pula. Kan. Hari tengah-tengah hari ni. Okey. So okey. Ini dia punya nomenclature of helical gear. Okey, dia ada theta iaitu contact angle. Simbol ni adalah contact angle. Okey, lagi satu simbol psi ni adalah helix angle punya beza dia. Ni helix angle. Okey. Ni helix angle. Yang ni adalah contact angle. Okey. Dan kalau tengok tulisan ni dia panggil PN. P adalah pitch, normal pitch. Ni tangent pitch. Okey. So okey, transverse, circular pitch. Transverse adalah pitch yang bergerak, pergerakan dia ke arah mana. Okey, ini transverse macam jari saya ni, macam yang ni pen ni transverse ke arah sini. Ini dipanggil transverse. Transverse dia bergerak ke satu lokasi ke satu lokasi lah. Okey. Transverse circular pitch, PT. PT ialah stand for transverse. Okey. In the place of plane of rotation, usually the circular pitch, the distance A is the normal circular pitch, PN. Okay, is related to transverse circular pitch as follow. PN adalah circular pitch sama dengan PT transverse pitch cos helix angle. Itu cara you belajar. Sementara nak biasa ni you sebut nama penuh. Jangan sebut PN sama dengan PT cos psi. Jangan sebut begitu. Sebut nama penuh. Okay. Lama-lama you akan faham lah. Lama-lama you akan ingat lah. Okay. PN ni adalah circular pitch sama dengan transverse pitch cos helix angle. Okay. Macam tu. Lama-lama you faham. Okay. Distance AD is called axial pitch. PX axial pitch. Tengok lokasi axial pitch kat mana. Okay. Dan related to expression PX axial pitch sama dengan transverse pitch bagi dengan tangent helix angle. Okay. So normal diameter pitch is PN equals to PT. PN lah normal pitch sama dengan transverse pitch bagi dengan cos helix angle. Okay. Pressure angle is the normal direction is different from pressure angle transverse in direction of rotation because angularity of tip the angle is related by equation cos helix angle sama dengan tangent contact angle ni pressure angle normal bagi dengan pressure angle transverse tangent. Okay. So you akan dapat radius of curvature R sama dengan D/2. Okay. Dan sebagainya. Yang akan dapat equation ni. Jadi akan dapat besar mana gigi gear tu lah. Kan gear tu nak besar ke nak kecil ke, dapat melalui equation ni lah. D tu adalah diameter of the gear tu. Okay. Okay. In helical angle terminology is compared to number of teeth. It can be shown by analytical geometry. The virtual number of teeth related to actual number by equation NT sama dengan N cos 3 helix angle. Okay. So ada latihan ni you dah buat dah dalam quiz minggu lepas. Okay. Tak apa. Just like teeth,
on spur gear, helical gear thief can interfere. Ingat lagi minggu lepas ada satu topik yang tercerita tentang interference saja. Okey, apa maksud interference yang ulang kaji balik sikit, iaitu apabila satu gear tu, kalau gear normal, dia bertemu addendum dengan dinendum. Okey, itu sebab saya suruh you bila dalam kelas saya ni, you bawa kertas yang saya suruh buat assignment tu. Okey, bila saya sebut addendum, you boleh tengok dekat kertas assignment tu kat mana lokasi addendum. Dinendum pun sama, face width pun sama. Okey, so gigi gear tu dia akan bertembung dengan atas sama atas. Okey, tetapi kalau normally dia bertembung atas sama atas lah, kan, bertembung kat sini. Tetapi kalau berlaku interference, maksudnya gigi tu lama-lama dah haus. Of course lah, ada wear and tear dan sebagainya. Dia akan haus. Bila dia akan haus tu, dia akan makan di sebelah bawah. Okey, jadi ada addendum dengan bawah ni dedendum. Okey, bila dia makan belah bawah, lama-lama dia akan jadi mushroom. Okey, mushroom ni cendawan lah, kan, cendawan. Dia bentuknya dia makan sebelah bawah, lama-lama patah gigi gear ni bukan patah. Kita nak elakkan. Okey, ini dipanggil interference. Jadi interference ada simbol K dalam equation. K sama dengan 1 untuk gigi yang penuh, dan K sama dengan 0.8 untuk gigi yang berbentuk stub. Stub ni maksudnya dia dah makan bawah tu lah, kan. Okey, so kita nak elakkan interference. Mungkin terjadi interference ni kalau kamu gear tu dah makan sebelah, you pergi tukar, ambil gear yang rosak, tukar sebelah saja, sebelah lagi pakai. Lama-lama sebelah lagi pakai tu akan rosak juga, dia akan jadi addendum. Jadi mungkin dia akan tukar dua-dua, kan, ataupun tukar sebelah tu dan nanti sampai masa tukar lagi sebelah pula, kan. Okey, so ni equation dia. Smallest number of tooth NP sama dengan helical pinion that we run without interference. NP adalah number of gear tambah aktif pada pinion ni. Ni equation dia 2K. K adalah constant dia, cos helix angle bagi dengan 3sin02, pressure angle. Okey, 1 tambah punca kuasa 1 tambah 3sin02, pressure angle transverse. Okey, for example, normal pressure 20 degrees, helix angle 30. Macam biasa, ni equation dia masukkan nilainya, tak payah convert kepada radian. Okey, you akan dapat terus 22 degrees. Okey, sama dengan NP, you akan dapat 9 gigi. Gigi tu 9. Maksudnya kena cari kat kedai gigi tu lebih pada 9, baru dia tak ada interference. Kalau kurang pada 9, ada interference. Okey. So largest gear with specified pinion, batu for example 9 to 5. Okey, masuk saja dalam equation yang kamu akan dapat lah. Okey, dapat equation dia. So for normal pressure akan dapat 11.5, akan dapat 12 gigi. Okey, helical teeth, number of teeth is a mesh around width. Okey, tak apa. Okey, kita tengok pada worm gear pula. Okey, tengok pada worm gear. Ini bentuk worm gear. Kejap saya pergi barang, pergi ambil contoh worm gear. Tom tom tom. Baik. Mana? Okey, kelas. Apa nama? Ni kedai tak? Kedai tak ni? Kedai tak ni? Ni contoh worm gear ni.
yang kita kita bubuh dekat pipe ni. Saya percaya semua orang kat rumah dekat kampung kat ni sekarang dekat rumah masing-masing mesti ada ni kat rumah. Kan? Kita nak curi pokok pagar kan. Kita pakai yang ni lah. Nak tidak payah kita terbang. Okey? Kerja kuat. Okey? Ini adalah contoh worm gear. Okey? Ada orang ni. Ada. Oh, ada orang. Okey. Nampak kan? Ini contoh worm gear lah. Okey? Mana? Baik. Okey. So, nomenclature of worm gear set is shown in figure 13.24. Worm to say have same kind of helix for across helical gear, but helix angle are quite different. Helix angle of the worm is generally quite large and the gear is very small. Okay, contoh ni lah. Okay, because of this, it is usual to spy the lead angle. Okay, simbol ni on the worm and helix angle. Okay, on the gear. And the two angles are equal for 90 degrees shaft angle. Okay, tengok contoh ni. Dia memang bentuk 90 degrees. Okay, 90 degrees. Bentuk dia pun, you pun tengok dia adalah 90 degrees. Okay. The worm lead angle is complement to the worm helix angle as shown in figure 13.24. It specify the pitch of worm gear set. It is customary to the state axial pitch Px of the worm and transverse circular pitch of simply called the circular pitch of the mating gear. That they are equal if the shaft is 90 degrees. The pitch diameter of the gear is diameter measured on the plane containing worm axis as shown is figure DG equals to NG, which is diameter ni equals to number of teeth pada gear kali dengan transverse pitch bagi dengan pi. Okay. Okay, so you akan dapat diameter dia. Ni DG ni kat lokasi DG ni kat sini. Okay, lokasi DG kat sini. So cara you belajar, bila you mention je nama-nama ni, satu you sebut nama penuh, yang kedua you tengok gambar rajah ni lokasi dia kat mana. Okay. Again saya kata ada masa lukis balik, dan bila pelajaran ni sampai topik ni, you tengok gambar rajah ni sebelah-sebelah you. Ni gambar rajah ni buku teks. Okay, so mudahkan you faham lah. Okay. So ni adalah worm axial pitch, PT, helix angle dan sebagainya. Okay. Since it is not related to the number of teeth, worm may have any pitch diameter. This diameter should however be the same as pitch diameter of the hob used to cut the worm gear teeth. Okay. Jadi kita ada satu mesin nama hob ni, hobbing ni, dia nak potong gigi gear ni lah. Jadi pitch diameter tu sama. Generally the pitch diameter of the worm should be selected as for in the range yang ni. Okay, this is the formula nak tengok diameter of the width. Okay, where C the center distance, this proportion appear to result into optimum horsepower capacity of the gear set. Lead and lead angle of the worm is for relation L sama dengan Px NW times tangent helix angle sama dengan lead bagi dengan pi. Okay, lead ni kita tengok kat sini, lead ni gigi sama, antara gigi lah. You boleh bayangkan kalau gambar rajah ni tak nampak kan, gambar ni kecil sangat, objek saya pegang ni kecil sangat. You tengok tengok lead tu antara gigi dengan gigi lah. Okay, gambar rajah ni, lead ni dengan kat sini, kat mana lokasi lead ni, you boleh nampak ni lokasi ni. Okay. So takat tu ada soalan sebelum saya masuk tooth system. Okay, kita dah cover dekat sini pada lead angle lebih kurang sama. Okay, kita masuk dekat tooth system pula. Okay, a tooth system is standard for specify the relationship between edendum, working depth, tooth thickness, pressure angle. The standard were originally planned to attain interchangeability of gears of all tooth numbers but of the same pressure
angle and pitch. Okay, dia ada banyak table 13.1, contain the standard used for most gear at 14.5 degrees. Pressure angle was once used but these are now obsolete. Okay, saya cerita kenapa dia become obsolete. Okay, resulting gears had to be comparatively larger to avoid interference problem. Okay, table 13.2, particularly useful in selecting pitch of limiter of a gear. Cutters are generally available. Figure 13.3 list standard to proportion for straight bevel gear. Okay, saya nak cerita kenapa 14.5 degrees ni dah obsolete. Makna dia kalau orang tak pakai dah. Zaman sekarang ni orang tak pakai gear 14.5. Tapi kalau you bertuah, jumpa mesin yang mungkin lebih tua daripada you, mesin tu lebih tua daripada umur you, mungkin gear tu dia masih pakai 14.5. Okey, kenapa? Jawapan dia ada dekat Google. Okey, kita copy saja. Okey, ada saya jumpa tadi. Okey, why are 14.5 degrees are obsolete? Okey, jawapan dia ada di ayat ni. Jadi dia tak cerita direct, tapi saya boleh terangkan kat you. Kata apabila angle dia kecil, jadi gear tu sendiri kena jadi kecil je, kan? Gear gigi dia tu kena jadi kecil. Bila gigi kecil, dia mudah patah, kan? Ayat dia, jawapan dia kat sini. Ni kat sini 4 perenggan je. Okey, 4 ayat je. Tapi bermaksud ayat dia tak cerita direct, tapi maksud ayat ni dia angle gigi tu adalah kecil. Kemudian bila ada kecil, dia mudah patah dan juga menghasilkan bunyi yang kuat. Okey, dia berbunyi bising lah. Okey, so sekarang zaman moden, orang buat trade off. Okey, orang tak pakai gear yang angle dia 14.5, orang pakai lebih 20 degrees ke atas. Okey, 20 degrees ke atas. So apa pula pressure angle ni? Saya cerita pula pressure angle lagi kukut. Saya percaya ada yang terlupa pressure angle tu apa. Okey, pressure angle ni banyak mana gigi gear tu boleh masuk dalam angle banyak mana. Okey, kita ada angle yang rendah dan kita ada angle yang besar. Okey, so kita tengok kat sini, kalau gigi gear tu, okey, gigi gear ni, kata gear ni kita ibarat tanah lah. Kalau kita cangkul tanah, kan, tanah pokok. Okey, kalau angle kita tu tinggi, okey, 20 degrees ke atas, lagi cepatlah kita boleh sodok tanah, kan? Tapi kalau angle dia sikit je, 14 darjah, kita nak sodok sikit nak sodok, kan? Sikit-sikit. Jadi bila yang tanah kita nak cangkul habis, kan? Ni saya ibarat dengan cangkul lah. Cangkul, semua orang ada cangkul. Sedang duduk kat rumah sekarang ni, nak tanam pokok. Of course lah you bagi angle tinggi, nak cangkul, kan? Tapi kalau you bagi angle rendah, bila yang nak habis cangkul, kan? Okey, itu analogi saya nak jelaskan lah macam mana, apa sebab orang tak pakai 14.5 ni, kan? Begitu juga dia punya gigi tu kecil, dia mudah patah dan berbunyi kuat. Okey, sebab tu orang tak pakai dah 14.5, orang pakai 20 degrees ke atas. Tu sebabnya. Okey, tak ada masalah. Nak cerita mesin generasi moden semua pakai 20 ke atas. Okey, mesin dulu-dulu dia pakai 14.5, masih ada lagi pakai 14.5. Okey, jadi table ni dia bagi panduan kat kita lah, addendum apa semua dan sebagainya. Of course apabila you bekerja nanti, kemungkinan ada bila nak beli gear, ada spesifikasi dia, ada spek dia kena baca apa semua. Okey, tapi normal practice
rosak gear, ambil yang rosak tu pergi kedai, tunjuk kat dia, dia bagi baru lah. Dia bagi kita yang baru lah, kan. Itu normal practice lah tu, biasa lah. Siapa pun buat macam tu. Saya pun barang rosak, ambil contoh pergi kedai tunjuk, kan. Tak kira dah matematik semua ni, tak kira dah. Okay. So to proportion for 20 degree straight bevel angle teeth. Okay, working depth HK, clearance, ada addendum of the teeth, okay, ratio equivalent nanti, ratio fade width, minimum number of teeth dan sebagainya. Tu table 13.4 standard teeth proportion for helical gear, okay, dan sebagainya. Dia ada equation sebagainya ni lah, okay, sebagai panduan pada you lah, kan. Jadi lead angle untuk worm gear, pressure angle, degree, addendum, detendum dia, okay. Though there are exception, the face width of helical gear should be at least 2 times the axial width, axial pitch to obtain good helical gear action. Tooth worm for worm gearing has not been highly standardized, perhaps because there may be less need for it. Okay, the pressure angle used to depend on the lead angle and must be large enough to avoid undercutting. Undercutting ni yang kita nak elakkan, sebab undercutting dia akan merosakkan gear. Pada lama-lama dia akan rosak gear lah. Okay. Jadi kita tengok, kita dah habis tentang gear tooth. Okay, kita akan masuk gear train. Slide yang di cover dalam PowerPoint adalah yang ni lah, kan. Okay. Kita tengok gear train. Gear train ni is a quite complicated. It's not that complicated. Okay. Okay, saya cuba sedaya upaya nak terangkan. Okay, gear train. Consider a 2 pinion, 2 driver gear 3. The speed of driver is N3 sama dengan ni. Okay, apa? First of all, apa maksud gear train? Okay, gambar rajah yang diberi adalah seperti gambar rajah 13.27. Okay, gambar rajah it is a gear train. Okay, gambar rajah 13.27. Kalau tengok kat Google Images, okay, tengok gambar rajah 13.7 ni, saya tengah buka ni. Tengok pada Google Images, gambar rajah ni paling related dengan dia. Gear train. Ini ya gambar. You cuba relatekan gambar ni. Okey. Okey, tengok kat skrin kamu ni ada gambar PowerPoint, ada Google Images dengan juga PDF, kan? Okey. Kan? Jadi kat sini okey, Google Images dengan PDF, gambar aja 13.27 ni. You cuba bayangkan dalam gambar kat Google tadi, gambar gear tengah bergerak tadi. Okay, this is the imaginary gear yang bermaksud gear train. Okay, dia ada compound gear, idler gear, compound gear dengan output gear. Okay, schematic dia adalah seperti gambar rajah 13.27 ni. Dia ada gear, okay, dia ada compound gear, okay, ada idler gear, okay, dan sebagainya. Okay, ini gambar rajah dia. Okay, macam mana nak faham gambar rajah ni? Kita tengok yang gear pertama ni gear 2, kemudian gear 3, okay, kemudian gear 4, gear 5 dan gear 6. Okay, gear 2, 3, 4, 5 dengan 6. Kenapa tak ada gear 1? Gear 1 tu pergi mana? Kan? Gear 1 pergi mana? Kalau siapa boleh jawab? Minggu lepas saya dah beritahu ni. Gear 1 pergi mana? Mana nombor 1? Tak ada. Okay, nombor 1 adalah body dia. Okay, nombor 1 tu adalah body dia. Okay, apa saja body lah, kan? Kalau kereta, kalau kereta, tayar nombor 1, tayar nombor 2, tayar 3, tayar 4. Dia tak kira tayar nombor 1, dia kena kira nombor 2. Body kereta tu adalah nombor 1. Okay,
Sebab tu by convention, satu tu adalah body dia sendiri. Okey. Jadi dua connected dengan tiga. Okey. Iaitu kita kena panggil 23 kan, bukan 23. Okey, saya lukis. Apabila satu gear, siapa bergerak dulu? Okey. Gear 2 berconnect dengan gear 3. 2 connect 3. Okey, 2 ni connect dengan motor. 2 connect dengan motor. Bila 2 bergerak, gear 2 bergerak, dia bergerakkan gear nombor 3. Cara sebutan dia adalah 23, bukan 23, bukan 23. No, jangan sebut 23, jangan sebut 23, sebut 23. Makna dia gear 2 menggerakkan gear 3. Kalau terbalik dia adalah 3-2. Makna dia gear 3 menggerakkan gear 2. Itu cara sebutan dia. Okey, biasakan cara sebutan ni. Okey, jangan sebut 32, jangan sebut 33, 32. Sebut 3-2. Okey. So N kecil pula adalah revolution per minute. Okey, pergerakan speed dia. Speed apa nama gear tu. Okey, jadi kalau N2 tu dia maksudnya disebut adalah speed pada gear 2 dalam revolution per minute. Ni standard lah, revolution per minute. Okey, apa revolution per minute. Yang N pula, N besar tu adalah number of teeth pada gigi tu lah. Berapa banyak gigi pada teeth lah. Okey, itu basic dia. Okey. Jadi gear 4, gear 3 dengan gear 4 ni, gear 3 dengan gear 4 ni, dia nampak, you nampak apa nama hidden imaginary line, hidden line kan. Makna dia, bentuk dia adalah seperti bentuk macam ni. Compound dia, dia dipanggil compound gear. Okey. Compound gear. Mana dalam atas gear ada lagi gear. Okey, ni gambar rajah compound gear lah. Okey. Tengok. Okey, gambar rajah ni Google Image tengah bergerak ni. Okey. Dia ada gear besar, dia ada gear kecil. Okey, dia ada gear di atas gear. Itu dipanggil compound gear. Okey. Okey. Jadi apa equation dia? Equation dia adalah, basic equation adalah N3 ni N lah, N sama dengan N3 sama dengan N2 per N3. N2 sama dengan diameter 2, diameter 3, N2. Okey. N adalah revolution per minute. Okey. N adalah N besar number of teeth, D adalah pitch diameter. Okey. So kita mudah aja. Kalau habis-habis tak tahu, okey, pergi antara dua gear tu, kira lah batang-batang berapa banyak gigi pada gear tu. Yang tu adalah N lah, kan? Okey, N. Kira lah, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kira sampai habis. Okey. Batu bahagikan aku dapatlah dia production speed. Jadi kita nak tahu kalau pergerakan pada N3 ni, kalau dalam kes ni kes gambar rajah ni, kita nak tahu kelajuan dia. Ya. Ada soalan? Ada soalan kan? Tak apa. Okey. Kita nak tahu pergerakan gear, kelajuan gear 3 kat sini. Kan? So kita pakai equation yang ni lah. Okey. So equation 13.29 applies to any gear set, no matter whether gears are spur, helical or worm or pivot or worm. Mana ada 4 jenis gear tu, equation yang sama boleh pakai untuk kesemua lah. Kan? Ada orang cakap? Tak ada? Okey. Baik. Okey. Absolute value signs are used to permit complete freedom to choosing positive and negative direction.
Okay, in case of spur or helical gear, the direction in waving plane or ordinarily correspond to right hand rule. Right hand rule positif or kalau ni right hand rule tangan kanan. Semua punya tangan kanan right hand rule. Okay, ini positif. Okay, right hand rule. Positive for clockwise rotation and negative for clockwise rotation. Okay. Ni right hand rule. Okay. Kan, tengok kat gambar kat Google ni, saya type, okay, right hand rule lah. Okay, dia nak beritahu kata rotation tu ke arah mana, clockwise ke anti clockwise ke, kan. Okay. Okay, so gambar aja pada gear 13 Pega 13.27 ni tunjuk kata 5 gear. Okay, combining gear 2 to primary driving gear, kita akan dapat N6 sama dengan N2. Okay, so tengok equation ni, tengok gambar rajah. Mula-mula tengok gambar rajah ni. Okay, macam mana gambar rajah ni dilukis. Dia tengok gear 2 combine dengan gear 3. Dia gear 2 akan bercantum gear 3, gear 3 bercantum gear keempat. Dalam gear 4 tu ada gear nombor 5 sebab dia compound gear, dan gear 5 ni akan bercantum dengan gear 6. So soalan dia, apakah kelajuan akhir gear 6 ni? Apakah kelajuan akhir gear 6? Yang ni gear 2. Gear 2 ni kita ibarat macam motor ada pada gear 2 ni. Gear 2 ni attach dengan motor. Gear 6 ni terima. Okay, terima dia. Okay. Ibarat kalau macam mesin tebu dia contohlah, kan. Mesin tebu tadi saya bagi ibarat contoh mesin tebu. Okay, you tengok pada gambar macam ni, gear yang melekat dekat motor itu ibarat macam N2 tadilah. Okay, yang mana yang melekat dengan motor tu, okay, kamu bayangkan dia adalah gear nombor 2 ni. Okay, ini yang melekat kat motor. Okay, sebab dia yang bergerak. Bila dia bergerak, di hujung yang akan terima berapa kelajuan akhir dia. Okay, berapa kelajuan akhir untuk N ni? Adakah kelajuan yang sama ataukah kelajuan dia makin berkurang ke makin bertambah ke? Okay, adakah dia kelajuan dia makin berkurang atau makin bertambah? Okay, so macam mana nak kira dia? Okay, macam mana nak kira dia? Equation dia pakai yang ni. Okay, N6 ni sama dengan N2 negatif, N2 bagi N3, N3 bagi N4, N4 bagi N5 dengan 6. Okay, tengok macam mana saya nak huraikan formula ni berlaku lah. Okay, dia negatif sebab clockwise rotation. Okay, negatif for clockwise, ikut arah jam, right hand rule, ikut tangan kanan, clockwise. Okay, clockwise. Okay, itu negatif. Okay, so negatif dah letaklah kat depan sebab dia adalah clockwise. N2 bagi dengan N3. Tengok gambar rajah ni balik. Ni gear 2 bagi dengan gear 3. Okay, betul. Okay, kemudian gear 3 bagi dengan gear 4. Okay, gear 3 ni dengan gear 4, gear 3 dengan gear 4. Okay, okay, tetapi kat sini kenapa gear 4 ni sini ni N5 bukan N4, kan? Sebab gear 4 ni di sini mekanisme dia adalah compound gear. Okay, compound gear punya mekanisme ni, tengok ni, satu gear besar, satu gear kecil. Macam yang kecil ni ibarat macam nombor 4 lah, gear nombor 4 tadi. Yang besar ni gear nombor 5 lah. Okay, sebab tu dia kawan ni bergerak, yang belakang pun bergerak lah, of course lah, kan. Okay, sebab tu dia adalah compound gear. Okay, so sebab tu dia 4, dia combine dengan 5. So 5 bagi dengan 6. Okay, 5 combine dengan 6. Okay, so adalah N2. N2 ni yang tu speed pada awal ni, speed sini.
Ni yang ni speed. Mana dia kalau macam saya kata ibarat macam mesin tebu tadi, motor tu melekat. Motor tu dia melekat pada gear nombor 2. Gear nombor 2 bergerak, yang lain baru bergerak. Okey. Sebab tu in the end kita boleh tahu berapa kelajuan gear di hujung tadi. Macam gear 6 dia, apa kelajuan dia. Kan? Adakah dia makin laju ataupun dia makin rendah, makin slow. Nanti kita adjust pada gear lah. Okey. Boleh faham tak ni? Kan? Boleh faham tak ni? So we define the train value E as E sama dengan product of driving tooth number bahagi dengan product of driven tooth number. So dapatlah dia punya value E tu lah. Okay. Note the pitch diameter can be used in figure 13.3 as well when equation 13.3 is used for spur gear. E is positive for the last gear rotate in the same sense as the first. Negative is the last rotate in the opposite sense. Okay. So gear satu bergerak depan, di hujung tu dia bagi negatif ke positif ke, kita tengok lah kan. So NL sama dengan E and F. Okay. Okay. NL is the speed of the last gear and NF is the speed of the first. Okay. L tu last, F tu first, N kecil tu adalah speed. Okay. As a rough guideline, a train value of up to 10 to 1 can be obtained with one pair of gear. Okay. Greater ratios can be obtained with less space and fewer dynamic problem by compounding additional pair of gears. A two-stage compound gear train is shown figure 13.28 can obtain a train value up to 100 to 1. 13.28 tu mana? Sini. Okay. Okay, ni gear yang besar lah, compound gear. Tengok antara contoh-contoh yang lain. Contoh gear ni, okay, compound gear ni besar. Mekanisme dia nampak dalam gambar tak nampak, kita tak nampak dia besar kecil, tapi dia gear besar. Okay. Makna dia, tengok gear yang asal ni. Okay, gear yang asal ni gear D contohnya. Okay, kecil je gear D. Okay, tapi in the end dia bergerakkan gear A ni besar. Inilah ratio dia. Ratio besar dia bagi dengan kecil. Okay. Kalau benda tu kecil, 10 equals to 1, maksudnya gigi gear ni katalah ada 10. Gigi satu lagi tu 100 lah. 10 kali 1 lawan 1. Dia ratio dia 10 saja yang dibenarkan. Okay. Kalau lebih pada tu, dia kena pakai compound gear besar sangat. Okay. Dia kena pakai compound gear. Mekanisme dia sangat besar. Kita nak kecilkan mekanisme, kita kena pakai compound gear. Okay. So dia boleh ratio dia 100 disebah 1 lah. Okay. Okay, ini ada equation. Ini ada soalan. Okay. Rest. Ni kalau bulan biasa boleh minum air lah kan, tapi ni bulan puasa tak apalah. Malam petang sikit orang boleh minum. Okey, so rest habis air liur ni habis kan. Okey dah, Kelan dah.
saya dah bagi assignment kat you all kan. Assignment ni 1 minggu siap lah. Hari Jumaat ni baru hantar lah. Okay, apa nama assignment ni adalah bentuk nota untuk you all lah, supaya you all copy balik figure example 13.3 sampai 13.4, 13.5, 13.6. Saya dah masukkan dalam Google Classroom, boleh tengok instruction dia. Okay, saya nak you buat salin balik, visually salin balik kan. Okay, salin balik soalan ni, kemudian salin balik jawapan dia dan berserta nota kan. Apa maksud nota? You apa saja yang you terfikir nak tuliskan sebagai nota, you tulis sebagai nota tu. Okay, maksudnya contoh kalau you baca-baca ni, you baca perkataan dia ratio 10 equals to 1, you tak faham apa maksud dia 10 equal to 1 ni, you lukis sketch pada kertas assignment tu. Okay, sketch lah, lukis gambar raja, color lah apa yang patut. Kalau nak color, tak mau color pun tak apa. Jadi lukis nota sikit apa yang patut. Okay, kemudian nak cuba fahamkan soalan dengan jawapan tu. Okay, sebab antara cara belajar juga, apabila kita baca soalan dan kita tengok jawapan, kita cuba tracekan balik macam mana dapat jawapan tu. Dalam masa nak trace dapat jawapan tu, kadang-kadang buku teks ni dia shortcut. Tiba-tiba datang nombor tu, kita pun tak ketahuan nombor tu datang benar-benar, mula nak keliru kan. Okay, tapi cara kita belajar adalah trace balik. Okay, dan mana yang you nak buat nota, you conteng saja dekat kertas tu. Dah siap letak gambar, hantar dalam sebagai assignment you. Okay, ada 4 soalan, 13.3, 13.4, 13.5 dan 13.6. Mudah saja, trace balik saja dan conteng nota-nota yang you punya nota lah kan. Dan misalnya saya tengok assignment yang lepas, ramai yang ada dah kad metrik, so tangkap gambar sekali dengan kad metrik. Okay, tangkap gambar you punya kad metrik sebagai bukti yang you yang buat assignment tu. Okay, boleh faham lah. Hantar hari Jumaat depan. Okay, saya tulis kat dalam Google Classroom tu, siapa yang salin saja nota, tak ada conteng apa nota, dapat 60 markah saja maksimum. Okay, siapa yang tak lewat pada hari Jumaat depan, hari Jumaat ni, siapa yang tak lewat dia potong 20 markah. Okay, tak apalah, mudah saja, saya bagi mudah saja. Okay, okay, kita tengok soalan ni. Okay, gearbox need to provide a 30.1 plus 1% increase in speed while minimizing the overall gearbox size. Specify the appropriate tooth number. Okay, so bila you baca soalan, you cuba fikirkan macam mana reality gambar tu dalam keadaan sebenar. Katalah you nak buat kereta racing. Okay, kan, dululah sebelum jadi COVID ni, dan sebelum, saya rasa mungkin you first year ataupun you tak masuk lagi jadi map, belum ada pertandingan kereta racing. Okay, selalu dibuat di Pahang, bahawa universiti dia ambil Highcom tu kan. Okay, so pelajar-pelajar seluruh Malaysia ni dia design kereta. Okay, sekarang ni pun kalau you pergi ke makmal welding itu, ada kereta. Okay, ada kereta dulu punya super senior you ada buat projek kereta. Okay, tapi satu hari sekali tu mereka buat pertandingan, ada berlaku kemalangan dan berlaku kematian. Penonton tu, ada kematian penonton. So jadi kontroversi sikit. So ni racing car tu dia stop start lah, sampai hari ni dia stop. Sekarang COVID ni tak boleh nak continue dah lah kan. Okay, di waktu pertandingan tu, kira tiap-tiap tahun lah pertandingan tu memang orang buat tiap-tiap universiti di seluruh Malaysia ni memang design sendiri enjin dan semua tu lah kan. Antara yang mereka design tu enjin lah kan. Okay, kemudian kita tengok macam mana kita nak kecilkan saiz kereta tu. Kita kena kecilkan gearbox dia kan. Okay, macam mana kita nak kecilkan gearbox? Soalan dia seperti soalan 13.3 ni lah kan. Okay, jadi antara solution dia. Okay, jadi
A gearbox is needed to provide 30.1 increase in speed while minimizing the overall gearbox size. Specify the tooth number. Okay, macam mana kita nak increasekan speed dalam masa sama gearbox tu kecil. Okay, C ratio is greater than 10:1 but less than 100:1. The two-stage compound gear train size figure 13.8 is needed. Okay, portion to be accomplished in each stage is punca 30. Kan? Punca 30 nampak 30 datang pada mana? Okay, datang pada atas ni. Okay, jadi kalau bila you buat assignment nanti you tulis lah, you nota you sendiri lah. 30 datang pada atas ni, tulis lah sebagai nota you. Okay, so this ratio assuming a typical 20 degrees pressure angle. Okay, sama juga you baca pressure angle, you nak tulis nota pressure angle tu maksud dia apa, tulis lah definition, tulislah definition pressure angle tu dekat tepi ni, dekat tepi nanti tak gambar hantar kat saya kan. Okay, minimum tooth angle to avoid interference 60 according to tooth necessary. Berarti gear is lebih kurang 88. Okay, overall train view 30.25. So this is within 1% tolerance, is closer to tolerance. Is diet the increase the pinion size in next integer and try again. Maksudnya jawapan ni cara buat sama tapi jawapan dia boleh berulang-ulang. Okay, sampai dia dapat value yang you nak lah kan. Okay, ni 13.4 pula. Okay, gearbox exact 30.1 increase in speed. Okay, while minimizing the overall gearbox size. Specify appropriate stage number. Okay, beza dia tadi ni dia boleh lebih kurang 1% reduction, 1% variable. Tapi kat sini soalan dia nak betul-betul 30 kan. Macam mana nak buat? Okay, previous number, for example, this demonstrated difficulty in finding integer with number of teeth to provide an exact ratio. Obtain integer factor the all variation into two integer stages. E sama dengan 30 65. Okay, so soalan kat sini saya bertanya kat you, nak dapat 30, kita belajar matematik sekolah rendah dulu. Kita belajar balik sekolah matematik sekolah rendah kan. Okay, nak dapat 30, 6 kali 5 sama dengan 30. Betul. 15 kali 2 sama dengan 30. Lagi apa lagi? 1 kali dengan 30 sama dengan 30 kan? Dan sebagainya. Kenapa tak pakai 15 kali 2? Kenapa tak pakai 1 kali 30? Kenapa nak pakai 6 kali 5? Kan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tu gigi gear Betul gigi gear pandai. Ni gigi gear lah kan. Jadi kita cari gigi gear yang paling dekat sekali. So 6 kali 5 30, dekat lah kan. Okay, kalau kita ambil 15 kali 2 ni, makna dia ibarat macam satu gigi kecil, satu gigi besar kan. Makna dia gigi kecil ni adalah gigi tajam. Dia masuk kok celah ni, dia masuk kok celah ni silap-silap jadi interference kan. Okay, jadi interference macam gigi lah. Ibarat macam mana, tak lagi nak cerita apa, dia masuk kok celah-celah tu dia tak lepas, ataupun dia besar sangat tak muat. Ni sebab tu kita ambil yang dekat-dekat dia. So 6 kali 5 30. Paling dekat kan 6 dengan 5 tak jauh mana kan. Jadi lari sikitnya kan. Itu 6 kali so kita ambil 6 kali 5. Macam tu lah you jumpa soalan, you jumpa masalah yang sama, you cari nombor yang dekat-dekat je kan. Okay, so N2 bagi N3 sama dengan 6, N4 bagi N5 sama dengan 5. Okay, yang mana yang ni you tengok balik gambar raja 13.28 tadi lah kan. Ni gambar raja ni yang ni. Okay, refer balik gambar raja ni yang kata ni ya. Okay, okay, why do equation of 4 unknowns number of teeth to 2 features are available and 3 and 5 to be small as possible without interference assuming 30 degrees pressure angle. Equation 13.1 13.11. Di dalam assignment you nanti you tulis kat sebelah tu 13.11 kat mana lokasi dia macam kan, ataupun penyelesaian dia ni pendek je, tapi bila you buat full penyelesaian
jalan kerja, dia ada lah equation 13.1 semua ni. Jadi ni you takkan gambar, you bagi saya. Okey. Supaya tujuan saya buat ni, tujuan saya buat cara assignment cara ni adalah supaya kamu belajar balik macam mana nak tulis tu. Okey. Okay, so dapatlah equation, give minimum number of 16. So dapat 6 kali 16 96, 5 kali 80. So pergi kedai, kamu pergi kedai, pergi cari gigi yang 96 dengan gigi 80 kan, gigi 96 gigi 80. So gear tu boleh matching. Okay, so the exact is E sama dengan 6. Yang ni dapat 65, dapat 30. Itu cara nak buat dia kan. Okay, so 96 ni adalah bilangan gigi, 80 ni pun adalah bilangan gigi. Okey, mudah aja pergi kedai, pergi cari gigi yang 80 dengan gigi 96. Selesai masalah kan. Okey. Okey. Sometimes it is desirable for the input shaft and output shaft of a two-stage compound gear to be in line. In figure 13.9, this formation is called a compound reverted gear train. This require distance between shaft to be the same for both stage of the gear, which add the complexity. Okay. Jadi gear ni, you tengok gambar rajah dia, bentuk dia, gambar rajah 2 dimensi dia, bentuk dia seperti bulat je kan. Okay. Okay, ini bentuk gear lah kan. Tapi siapa pegang gear? Siapa pegang gear? Dia ada batang dia kan. Gear ada batang dia kan. Batang gear ni untuk megang ni dipanggil shaft kan. Okey, dipanggil shaft. Shaft ni memegang batang ni. Okey, dan shaft ni adalah bersambung dengan gear lain. Ada shaft yang bersambung dengan motor dan sebagainya. Tapi nak cerita bagi di dalam pelajaran shaft ni juga, kalau you ingat balik pelajaran deflection of beam dalam solid mechanics 2, you belajar tentang deflection of beam. Okey, sebab saya tahu saya pernah ajar subjek tu, saya quite familiar dengan deflection of beam. Okey, dalam deflection of beam kita pun tahu kalau benda tu bergerak, dia akan jadi deflect, dia akan jadi turun. Sebab tu batang shaft tu dia tak boleh, dia selalunya dia pendek je. Sebab pendek ni nak mengurangkan deflection. Okey, kalau dia panjang, dia gear tu akan jadi bengkok kan. Gear tu akan jadi bengkok. Orang tak buat lagi bengkok-bengkok kan. Okey, so kita tengok gambar raja. Okey, apa atas ni? Gear shaft. Ni ni bentuk ini, tengok gambar raja dekat Google Image ni. Okey, ni kan gear, dia ada shaft ni ya, dia ada shaft dia. Jadi shaft ni lah yang berkaitan dengan subjek solid mechanics 2. Okey, berkaitan dengan solid mechanics 2, berkaitan dengan deflection of beam. Okey, apabila benda ni bergerak, dia akan deflect. Okey, sebab tu selalunya dia batang dia pendek, orang tak buat panjang-panjang. Bila panjang-panjang dia akan bending ada, deflection ada, semua ada. Okey. So this configuration is called compounded gear train. It requires distance between shaft to be the same for both stages of the train, which acts the complexity of the design task. The design constraint, distance constraint is D2 per D yang per 2 sama dengan D5 per 2. Okey. Yang ni diameter lah. Okey. Replacing the number full safe condition. Tak apa. Okey. Ini satu soalan lain. A gearbox need to provide an exact 30.1 increase in speed while minimize the overall gearbox size. The input and output shaft to be in line, the specified appropriate number. Okay.
Yang ni communication endopers ni, kalau you tengok balik soalan ni, kalau you tak follow pada 13.3, example 13.3, you pun tak tahu mana mai 6, mana mai 5. Sebab tu kena buat 13.3 dulu, barulah boleh buat 13.5. Pengalaman saya study buku teks ni, saya dapati you seeloknya you buat ikut urutan. Okey, cuba fahamkan 13.1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Kan kalau you skip terus ke soalan yang lagi advance, you tak tahu dia datang dari mana. Okey, you tak tahu dia datang dari mana. So jawapan kepada this soalan ni, jawapan kepada macam mana dapat 6, macam mana dapat 5, adalah datang daripada example 13.3 tadi. So itu cara you belajar lah, kan? Okay, sebab dia berturutan lah, dia punya solution dia. Okay, with 3 question and 4 unknown number of teeth, only 1 free choice is available. 2 smaller gift and 3 and 5 should be used to minimize and 3 since greater ratio. To avoid interference, minimum and 3 sama dengan 16. Yang ni interference ni datang pada mana? Tengok pada equation tentang interference. Tengok equation tentang interference. Ada n sama dengan apa bagi dengan cos 03 theta, semua tu, itu punya equation dia. Jadi sebab tu kat sini you cari macam mana dapat 16. Dapat 16 ni adalah pada equation yang interference punya equation. Dia tak tunjuk kat sini. Dia shortcut dalam kerja dia. So tulis balik lah. Okay, catat dekat kertas ni dan hantar sebagai assignment lah, kan? Applying the governing equation, N2 sama dengan N3 sama dengan 16. Okay, dapat ni, dapat equation ni. Okay, N5 sama dengan ni, if 14.67, if the train value need only to be approximate, this can be round to the nearest integer. Okay, kalau kita nak approximate 18 ni jadi 19 aja lah. Tapi kalau kita nak exact solution, necessary to use initial free choice for N3, so that solution if result exactly in integer. Okay, this can be done by trial and error, letting N3 sama dengan 17, okay, dan 18 until it works. Okay, so kita masukkan nilai je lah. N3 ni sama dengan apa, masuk sampai kita dapat nilai yang kita nak. Okay, applying the governing equation give, yang ni semua ni you boleh trace balik, dan this fraction could be eliminated if it will multiplied by a multiple of 6. The free choice for smallest gear N3 should be elected as a multiple of 6 that is greater than the minimum allowed for to avoid interference. They should indicate that 6 and 3 is equals to 18. Repeating the application for the governing equation for the final time yields. Okay, masukkan nilai N3 sama 18. Okay, so dapat N4 sama dengan 105. Thus dapat nilai ni. Okay, checking the value E sama dengan 108 in the 6 kali 5 30 juga. Checking the geometric constraint, we calculate N3 sama dengan 126. Okay, itu cara kita nak buat checking balik. So it's quite complicated. Sebab ini kalau masuk nombor, tak dapat nombor tu, dia tak dapat 30. Okay, dia kena try. Kita tak tahu, mungkin N3 ni you boleh boost barang nombor 17, 18, 19, 20 dan sebagainya. Ini end up dia akan dapat 30. Sebab tu untung sekarang ni time MCO you boleh buat work from home dan sebagainya. Just pakai Mathway untuk calculation ni. Okay, siapa yang miss kelas yang minggu lepas, Mathway ni satu application, satu website yang boleh bantu kamu buat calculation. Juga dia ada dalam apps dalam telefon. Okay, you boleh download dalam handset you boleh masukkan equation mana berkenan. Okay, so mudah lah, zaman moden ni tak payah pakai scientific calculator. Okay, so you practice lah guna Mathway. Okay,
Okey, bila masuk MyFree dah dapat formula dah semua tu, just klik link sajalah. So mudah aja kan. Okey. Okey. Habis dekat tu. Ada lagi last saya nak cerita tentang apa nama? Sun gear, ni planetary gear. Okey. Okay, unusual effect can be obtained by gear train by permitting some of the gear axis to rotate about others. Such train are called planetary or elliptic or gear train. Okay, the type dulu. Planetary gear train ni apa dia? Maksud dia planetary train. Ada gambar bergerak. Ni gear dia lah. Dia ada sun gear. Maksudnya macam kita matahari lah. Matahari duduk kat tengah-tengah. Yang lain semua orbit dia. Okay, yang lain semua keliling matahari. Itu dipanggil sun gear. Okay. Lepas tu planetary carrier, planetary pinion dengan ring gear. Okay, ada gambar gerak tak? Okay. Tak ada pula gambar bergerak ni. Tak apa, you boleh carilah nanti dekat Google gambar yang bergerak dia, animation dia. Okey. Tak ada. Ni antara contoh dia gambar dia yang bergerak lah. Okey, dia duduk kat tengah-tengah. Tengah-tengah ni dia panggil sun gear. Lepas tu dia bergerak ikut orbit dia lah. Ni pun sama gambar rajah dia yang bergerak lah. Okey. Nampak? Ni pun gambar rajah. Dia ada arm dia. Arm ni, jadi apa nama? Dipanggil arm, ARM, lengan dia. Okey. Okey. Okey, tengok gambar raja ni. Dia ada lengan dia macam contoh gambar raja dalam Google tadi yang bergerak tangan tu dipanggil arm dia. Okey. Lepas tu dia sun gear, ada gigi dia. Okey, dia ada 20T, maksudnya berapa kali ganda gigi je lah. 80T, 20T, planet gear, ring gear dan sebagainya. Ini adalah ring gear or the arm of the planetary gear train. Arm dia gear 2 connect dengan gear 3, connect dengan gear 4, connect dengan gear 5. Okey, yang ni tangan dia, arm dia. Okey, kita baca explanation sikit. Planetary gear train are unusual mechanism because they have 2 degrees of freedom, that is for constrained motion. Planetary train must have 2 input. For example, figure 13.3. These 2 input could be the motion of any 2 element of the train. We might say specify that sun gear rotate at 100 revolution per minute clockwise, and the ring gear rotate 50 revolution per minute counterclockwise. These are the inputs, the output with the motion of the arm. Okay. Okay, so angular velocity of gear 2 relative to arm revolution per minute is N2O3 sama dengan N2 tolak N3. Again, saya kena bagi tahu sebutan dia adalah 23, bukan 23, bukan 23. Sebut 23 kerana gear 2 yang menggerakkan gear 3. Gear 2 menggerakkan gear 3. Yang tu cara sebutan dia. Okey. So N kecil adalah speed dia. Okey. Also the velocity of gear 5 relative to the arm is gear 5.3. Okey. Gear 5.3 maksudnya gear 5 menggerakkan gear 3. Okey. Gear 5 menggerakkan gear 3. Okey. Is N5 tolak N3. So given this speed ni, speed 5 tolak speed 3, speed 2 tolak speed 3.
Okay, tengok gambar rajah yang atas ni. Speed 5 tolak speed 3. Speed 2 tolak speed 3. Okay, itu cara sebutan dia. Okay. The equation expressed by ratio of gear 5 and velocities are taken relative to the arm. This ratio is the same and proportional to the put to number whether the arm is rotating or not. So train value the way we write E sama dengan N5 tolak N3. E adalah apa gear train value tu sama dengan speed 5 tolak speed 3, speed 2 tolak speed 3. Question can be solved output motion. It is commonly written as a term. And L last tolak A arm, gear speed of the last gear tolak speed of the arm. Okay. Dan first gear tolak speed of the arm. Okay, arm tu tangan gear tu. Tangan gear pun bergerak juga, kan? Seperti dalam gambar raja. Gambar raja ni tangan dia pun bergerak juga. Okay, tangan dia jadi macam gear lah juga. Dia ada kelajuan speed dia, kan? Okay, kelajuan speed dia. Okay, again, ni pun last of your assignment. Ada just trace balik dan jadikan sebagai nota. Okay, jadikan sebagai nota supaya you sendiri boleh refer. Okay, sebab sekarang ni mudah, you hantar dalam Google Classroom je, tapi kertas tu ada dengan you, kan? Tiap kali revision ke, kertas tu ada dengan you, you boleh buka balik kertas tu lah, tak ada masalah lah, kan? Okay, just follow saja. Okay. Habis dah, saya ingat cukup kot hari ni. Spur gear gearing ni hari Khamis ni, insyaAllah kita akan masuk tentang force analysis. Okay, force analysis kita akan buat calculation sikit. Okay, kita akan buat calculation macam mana kita nak kira force pada spur gear semua tu. Okay. Okay, takat tu ada soalan. Saya ingat cukup kot 12.30. Habis satu saya habis yang lewat dah. Okay, habis lewat dah. Okay. So okey kah semua? Faham kata-kata tu? Okey, Encik. Okey, sir. Bolehkah saya nak berhenti Okey, lagi? sir. Ya? Boleh kah? Boleh. Ada soalan kah? Tak ada. Tak ada. Tak ada, doktor. Okey. So Doktor nak tanya. ya. Ni untuk Google Meet ni kan, sebab saya rasa sebab mungkin sudah 100 orang lebih kan, Google Meet ni penuh, so ada yang tak boleh masuk. Ya. So tadi saya lepas dia terkeluar dia tak boleh masuk. So Oh, ya macam ke? mana sir? Saya pun macam mana, hari tu orang bagi solution, hari tu ada orang kata kena pakai akaun lain, macam mana saya pun tak erti sangat ni. Sebab dan sampai macam minggu lepas pun jadi sama, so takut nanti apa-apa terganggu dekat kehadiran ke itulah risau tu. Yalah, betul. Okey. Macam mana nanti saya tanya kawan-kawan saya yang reti lagi ni. Kena pakai akaun lain ke macam mana kan? Kan? Tapi Baca. akaun yang saya pakai ni limit 100 orang je. Kelas kita ada 120 lebih kan? Betul. Oh, ada orang tulis apa, Webex dekat Webex komen. boleh sir. Sir, Webex apa ni Google Meet ada yang lecturer guna FTKM punya boleh muat 100 lebih 100 Ya ke? orang. Ada. Okey, nanti saya tanya ni. Tapi Wayback tak tahu lah compatible ke tak kalau pakai OBS. Tak tahu lah. Saya IT ni tak berapa pandai kan, IT ni kan. Apa nanti Sama lah. nanti saya kena explore lah pelan-pelan. Saya pernah okey. try tapi tak dapat OBS dengan Wayback. Ya ke? Okey. Tak tahu lah kau try lain boleh ke tak. Apa kelas saya budak ni saya pun dah record guna OBS ni, nanti saya akan upload dalam Google Classroom lah. So siapa yang miss boleh just tengok kat Google Classroom lah. Dan juga saya punya YouTube. Tahun lepas saya buat video sebelum perintah PKP MCO tu, saya sempat mengajar dulu subjek ni. Lepas tu bila PKP tu subjek lain yang saya banyak video buat subjek untuk lain lah. Gear ni dah banyak kelas ajar face to face. So tak apalah, pelan-pelan lah saya upload lah kan. Okay, topik lain saya banyak cover untuk video dalam YouTube ni. So you boleh tengok video saya, you boleh tengok video mana-mana profesor dalam YouTube ni.
especially profesor daripada India. Dia pun buat banyak kelas online, which is better daripada kelas saya lah, kan. Okay, so tengoklah, kan, tak ada masalah. Belajar ya, okey dah. Ya. Okey, so itu saja dari saya. Hari Khamis ni kita akan jumpa pukul 8 pagi, kan, 8 pagi. Okey, so itu saja. Ada soalan ya? Tak ada lah. Okey, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Siapa nak pergi makan, makan. Okey, siapa nak bawa plastik hitam, bawa, jangan kita tangkap. Okey. Okey. So, Doktor, ya, terus betul doktor. attendance tak ada ah. Oh, betul saya tak buat. Macam mana nak buat eh? Oh, saya kena buat Google Form ah. Tak buat pula. Tak apa, kira hadir lah semua. Semua hadir lah ni. Okey. Ha. Thank you, thank you. Okey. Okey dah. Itu saja. Okey, Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum, thank you doktor. Gitu. Thank you doktor.